السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan hadis yang berkait dengan hukum hakam, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-510, bab salatil Eidain, bab pada menjelaskan solat dua hari raya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara perkara yang dibincangkan dalam kitab Bulughul Maram adalah sembahyang dua hari raya. Al-Hafiz Ibnu Hajar dia akan mendatangkan beberapa hadis yang menceritakan ataupun yang berkait dengan sembahyang dua hari raya. Jadi maksud dengan dua hari raya di sini adalah yang pertama raya haji, yang keduanya adalah raya puasa. Kita kata raya haji, yang keduanya raya puasa, ataupun bahasa Arab kita sebut Eidul Adha, yang keduanya adalah Eidul Fitri. Katanya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yawma yuftirun nas, wal adha yawma yudahhin nas, rawahu at-Tirmidzi. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hari raya Al-Fitri itu ialah hari orang-orang berbuka, dan hari raya Adha itu ialah hari orang-orang berkorban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan ataupun dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi. Yang mana dalam hadis ni Aisyah menceritakan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khabar bahawasanya hari raya puasa adalah ketika manusia berhari raya, manakala hari raya haji adalah ketika manusia berhari raya. Itu maksud dia. Maksudnya penetapan hari raya puasa dan hari raya haji adalah dengan melihat kepada manusia. Kalau orang pakat raya, kita kena raya. Kalau orang pakat puasa, kalau orang pakat raya, kita kena raya. Sama ada raya haji ataupun raya sama ada raya puasa ataupun raya haji. Apabila orang pakat raya, maka kita kena raya. Maka sebahagian daripada ulama berpandukan kepada hadis ini, sebahagian daripada ulama, tapi ini bukan pandangan majoriti ya, sebahagian dia kata lagu mana, andai kata mengikut ilmu yang ada pada kita, sebagai contoh lah, mengikut ilmu yang ada pada kita, bahawasanya hari raya jatuh sekian hari, sebagai contoh, mengikut ilmu yang ada pada diri kita. Tiba-tiba orang raya, yang mana orang raya saat itu tak sama dengan apa yang kita tahu, maka kita kena tinggal pengetahuan kita, kita kena raya dengan orang ramai-ramai. Okay, boleh faham? Okay, kita buat contoh lah. Ni atas pandangan sebagian daripada ulama.
katakanlah dia seorang nampak anak bulan, orang lain tak nampak anak bulan. Jadi apabila tak nampak anak bulan, kena cukup bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Okey, gitu kan? Kalau tak nampak anak bulan, kena cukup 30 hari. Kalau nampak anak bulan, puasa jadi 29. Kalau tak nampak anak bulan, puasa jadi 30. Tiba-tiba dia seorang nampak anak bulan, orang lain tak nampak, orang lain tetap berpuasa pada keesokannya. Maka apa hak yang disebut oleh sebahagian daripada ulama, orang hak yang nampak anak bulan pun tetap dia kena berpuasa seperti orang ramai berpuasa. Kerana hari raya adalah mengikut orang ramai raya, sama ada raya haji ataupun raya puasa. Jadi seorang dia mesti kena menyalahi pengetahuan yang ada pada diri dia, kalau pengetahuan tersebut menyalahi apa yang dilakukan oleh orang ramai. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Namun majoriti ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i tidak berpandangan begitu. Kerana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala kata, "Faman syahida minkumusy syahra falyasumhu." Sesiapa hak yang melihat anak bulan maka hendak dah dia berpuasa. Kita nampak anak bulan, orang lain tak nampak, maka wajib kita berpuasa. Dan ni adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Silap. Kita nampak anak bulan raya esok. Ni bab raya kan, bab raya. Kita nampak anak bulan. Sebab bukan bab puasa kan, bab puasa pun lebih kurang je. Cuma oleh kerana dia cerita bab raya, kita cerita bab raya lah. Kita nampak anak bulan, orang lain tak nampak. Jadi apabila orang lain tak nampak anak bulan, maka dia pun cukupkan puasa Ramadan sebanyak 30 hari. Maka tetap wajib kita kena berhari raya dah. Tak boleh kita nak terus berpuasa kerana kita nampak anak bulan. Sebab Rasulullah kata ni, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Rasulullah kata lagu tu, mun kena puasa kerana melihat anak bulan, namun berbuka kerana melihat anak bulan. Manakala hadis ni gini maksudnya, hadis ni kata sebagian ulama gini sebenarnya katakanlah pada penghujung Ramadan manusia berijtihad untuk menentukan anak bulan, ternyata tak nampak, maka dia pun cukupkan puasa sebanyak 30 hari. Lepas daripada selesai puasa, orang pergi khabar kata sebenarnya puasa orang ada nampak anak bulan dah. Ada 2-3 orang nampak anak bulan, anak bulan Syawal. Jadi bermakna puasa Ramadan 29 hari je. Jadi puasa dia yang hari yang ke-30 kira sah, tak ada masalah dah. Jadi dia berhari raya pada hari yang ke-31. Okey, boleh faham kan? Sebab dia tahu setelah daripada selesai dah dia buat. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tu yang pertama. Yang keduanya, ni pandangan mazhab Imam Syafi'i berpandukan kepada hadis ni. Jadi berbuka yakni hari raya saat itu, pada hari manusia pakat berbuka, pakat berhari raya, sama ada hari raya haji ataupun hari raya puasa. Katakanlah kita sekarang ni, kita negara Malaysia, negara Brunei, Singapura, Fatani dan beberapa negara yang lain, dia tidak sama. Kadang-kadang mu nampak anak bulan, mu puasa dah, orang tak nampak anak bulan lagi, tak puasa lagi. Kan banyak, kerap kali berlaku kan, kita dengan berguna tak sama permulaan puasa. Tak gitu. Kita dengan tani tak sama permulaan puasa. Buat betul ke tak? Betul, ada pandangan. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata apa yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad adalah mereka kena ambil kira tentang matla'. Maksudnya tempat terbit matahari apa semua sekali kena ambil kira. Kalau sama tak apalah, tempat mu nampak, tempat yang sama matla', pakat puasa dah lah. Tapi kalau matla' berbeza, ikhtilaful matali', berbeza matla', tempat terbit matahari kan tak sama. Orang ni pukul sekian terbit dah, matahari masuk dah malang, hak tempat tu dah masuk lagi malang. Okey, itu berbeza kan. Maka ketika tu kata ulama mazhab Imam Syafi'i, mu kena tengok suku, aku kena tengok suku. Cuma sekarang ni kita kira negara. Negara orang ni, negara ni dia ada ahli jawatan kuasa agama dia. Negara ni ada ahli jawatan kuasa agama dia. Hak ahli jawatan kuasa negara ni, dia pakat tengok anak bulan. Hak ni dia pakat tengok anak bulan. Kadang-kadang sama, kadang-kadang tak sama. Baik. Jadi kata Rasul, sumu li ru'yati wa afṭiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawma. Mungkin kena puasa kerana melihat anak bulan, mungkin kena berbuka kerana melihat anak bulan.
apabila awang menutupi di atas kamu, maka mungkin cukupkan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Okey, katakanlah kita kata ada negara A, ada negara B. Sebagai contoh, negara A dia nampak anak bulan. Jadi bermakna Sya'ban dia 29 hari, hari ke-30 masuk 1 Ramadan. Okey, nampak? Negara B dia nampak anak bulan. Jadi dia wajib pergi puasa dia. Jadi dia puasa setelah daripada hari yang ke-31. Maksudnya bulan Sya'ban di sisi dia 30 hari, hari ke-31 adalah 1 Ramadan. Boleh faham kan? Boleh faham kan? Sekali lagi ya, sekali lagi. Bulan negara A tengok anak bulan, negara B pun tengok anak bulan. Cuma negara A nampak, apabila nampak esokkan puasa. Jadi negara A bulan Sya'ban 29 hari je. Hari ke-31 hari ke-30 adalah 1 Ramadan. Nampak kan? Negara B tengok anak bulan tak nampak. Jadi dia cukup bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Hari 31 barulah 1 Ramadan baginya. Orang ni 30, hari ke-30 1 Ramadan. Hak nu 31 1 Ramadan. Okey, lain kan? Jadi hak ni puasa awal sehari berbanding dengan hak ni. Okey, boleh faham. Tiba-tiba orang hak yang negara A pada penghujung Ramadan dia pergi ke negara B. Dia puasa awal sehari. Dia pergi ke negara B. Jadi mungkin dia pergi pada hari yang ke-29 negara B puasa. Jadi bermakna dia 30 dah. Negara B esok tengok dah nampak juga anak bulan. Jadi puasa cukup 30. Dia sekarang ni puasa berapa hari dah? 31 dah. Tidak gitu. Nampak tak kan? Kata Rasulullah, kata ulama mazhab Imam Syafi'i, walaupun dia puasa dia cukup dah 30 hari, esokkan hari ke-31, lusa baru raya, hak negara B tetap dia kena ikut hak yang negara B kerana dia berada pada negara B. Sebab dia al-fitru ni, al-fitru yauma yuftirun nas. Hari raya adalah pada hari manusia berhari raya. Dah muduk situ, mungkin ikut orang situ. Okey, boleh faham. Okey, itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Abi Umair bin Anas an umumatin lahu min as-sahabah أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. Maksudnya daripada Abi Umair bin Anas telah meriwayatkan daripada salah seorang bapa saudaranya yang termasuk salah seorang sahabat. Jadi ada seorang tabi'i yang dikenali sebagai Abi Umair bin Anas. Dia meriwayatkan hadis ini daripada salah seorang bapa saudara dia. Dia tak sebut nama bapa saudara di sini, tapi bapa saudara dia itu adalah sahabat. Tak apalah, kita tak tahu nama dia pun, asal kata dia sahabat, dia adalah seorang yang adil. Bahawa pernah ada satu qafilah yang baru tiba, satu rombongan yang baru tiba mari ke Madinah. Mereka melaporkan bahawa kemarin telah melihat hilal bulan Syawal. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka, yakni kaum muslimin, untuk berbuka. Dan pada pagi harinya berangkat menuju ke tempat solat hari raya mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang mana teks hadis ini yang mana sanad hadis ini, teks hadis ini adalah menurut riwayat Imam Abu Daud, dan sanad hadis ini adalah sanad yang sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'i nama dia Abi Umair bin Anas. Dia menceritakan bahawa dia pernah dengar daripada pak saudara dia yang menjadi sahabat Rasulullah, yang mana terjadi di zaman Rasulullah, yang mana Rasulullah puasa cukup 30 hari. Rasulullah puasa cukup 30 hari sebab malam yang ke-30 tu tak nampak anak bulan. Dia kaedah apabila tak nampak anak bulan, kena cukup bulan Ramadan sebanyak 30. Sama juga, kalau tak nampak anak bulan pada malam yang ke-30 daripada bulan Sya'ban, maka kena cukup bulan Sya'ban 30. Esok tak boleh puasa lagi, lusa baru boleh puasa. Nampak kan? Kita kan bulan Sya'ban Ramadan. Okey, pada bulan Sya'ban 29 Sya'ban masuk malam 30 kita tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan malam ke-30, jadi bermakna bulan Sya'ban 29, esok adalah 1 Ramadan. Nampak? Tapi kalau tak nampak anak bulan, jadi bermakna esok masih lagi bulan Sya'ban, kena cukup bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Hak tu hak yang Rasul khabar dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Kata Rasulullah, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghubbiya alaikum, ada riwayat fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yawma. Mu kena puasa kerana melihat anak bulan, mu kena berbuka kerana melihat anak bulan. Kalulah awang melitupi di atas kamu, dak nampak anak bulan, banyak sangat awang nak nampak mana anak bulan, maka hendaklah kamu menyempurnakan bulan sebanyak 30 hari. Nampak anak bulan 29, dak nampak anak bulan kena cukup 30. Jadi malang tu, hari yang ke-29 puasa, malang tu, malang ke-30 rasa tengok anak bulan, dak nampak. Jadi keesokan rasa puasa. Jadi bermakna rasa puasa sekarang ni adalah hari yang ke-30. Ada dalam riwayat yang lain pada penghujung siang hari, maksudnya sebelah petang. Sebelah petang tau, ada satu rombongan mari ke Madinah. Jadi dia tengok Rasul masih lagi berpuasa, dia kabut, maring nampak dah anak bulan, puak-puak kita nampak anak bulan maring. Bukan seorang, ramai hak nampak. Maka apabila dia kabut, nampak dah anak bulan, hari itu Rasul puasa, maka Rasul memerintahkan kepada sahabat dia supaya berbuka. Tidak boleh dah berpuasa. Sebab ternyata hari yang disangkakan bahawa hari yang ke-30 daripada bulan Ramadan, ternyata rupa-rupanya adalah satu Syawal dah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, maka ketika tu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat dia supaya berbuka. Supaya berbuka pada hari tersebut. Tidak boleh meneruskan puasa. Sebab itulah kata ulama, ketika mana kita puasa pada hari yang ke-30 daripada bulan Ramadan, ternyata tengah-tengah puasa, ternyata bahawasanya hari tersebut adalah satu Syawal, maka diwajibkan kita terus berbuka. Tidak boleh kita terus berpuasa, kerana antara perkara yang diharamkan adalah berpuasa pada hari raya. Okey, nampak kan? Okey, kita buat contoh warna mungkin berlaku di zaman kita. Orang ni duduk dalam kawasan ulu, lain-lain internet pun tak ada. Kawasan tu pendalaman tau. Jadi dia tak tahu berita esok lagu mana raya ke dak, tak tahu. Dia pakat tengok anak bulan, dak nampak naik atas bukit kampung dia, dak nampak, dia kata pakat puasa 30 lah. Dia pun cukup 30. Padahal orang lain nampak dah anak bulan. Jadi istihad dah. Majlis raja-raja istihad dah. Kata nampak dah anak bulan, esok hari raya dah. Baik, dia pun tubik di bandar, tengok orang pakai baju baru belaka dah, riuh pakat duk raya. Sebagai contoh, dia puasa lagi, maka ketika itu wajib dia kena berbuka, kerana hari yang disangkakan bahawasanya 30 Ramadan ternyata satu Syawal, maka wajib dia berbuka, tidak boleh dia meneruskan berpuasa. Okey, nampak kan? Dia nak membayang raya warna hari itu. Okey, kata ulama gini, kalau sekiranya nyata satu Syawal sebelum daripada habis waktu sembahyang raya, sebelum habis waktu sembahyang raya, maka boleh dia sembahyang raya. Dia tahu pada pukul 8.30 pagi waktu sembahyang raya habis, apabila gelincir matahari masuk waktu zuhur, habis waktu sembahyang raya. Jadi bermakna pukul 8, pukul 9, pukul 10, kalau tahu masih lagi ada waktu untuk sembahyang raya, boleh dia sembahyang. Tapi kalau dia tahu lepas daripada habis dah waktu sembahyang raya, tahu macam dalam hadis ni, balik petang dah orang khabar kepada Rasulullah, balik petang dah, habis dah, maka disunatkan dia qada sembahyang hari raya tersebut. Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada sahabat, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada sahabat supaya sembahyang hari raya pada keesokan harinya. Jadi kalau cakap kita hari raya kedua dah sembahyang raya. Okey, kalau berlaku gitu, kita duk puasa-puasa, kita ingat 30 Ramadan lah, rupanya satu Syawal dah, kita tahu tu pukul 4 petang dah, maka wajib kita kena berbuka. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita sembahyang raya pada keesokan harinya. Dan inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dah dosa ke dak nyegi puasa pada hari raya tau? Dak dosa, boleh pahala. Sebab kita buat buat berpandukan apa yang zahir bagi kita. Kita ingat ke 30 Ramadan, kita tak tahu. Kita ingat 30 Ramadan, sangkaan kita ingat ke 30 Ramadan, maka dapat pahala kerana kita melakukan
perintah mengikut apa yang zahir di sisi pengetahuan kita. Cuma ternyata apa yang zahir sangkaan kita saat itu tersilap. Jadi apabila sangkaan kita tersilap, maka kena kira hak yang hakikat dia lah. Hakikat tersilap kira silap dah. Tak jadilah puasa tersebut. Batal lah puasa tu. Okey, nampak kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau dalam fiqh dia panggil ada kaedah yang diambil daripada hadis ini dan hadis yang seumpamanya, ada kaedah fiqh. Benda kaedah apa hak yang disebut oleh ulama, al-ibratu fil ibadati bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Maksudnya perkiraan pada ibadah adalah mesti gabungan daripada dua perkara. Yang pertamanya dengan sangkaan mukallaf, bagaimana sangkaan dia. Yang keduanya melihat kepada hakikat, bagaimanakah hakikat. Sangkaan dicampurkan dengan hakikat, barulah dikira. Jadi kalau sekiranya hakikat menyalahi sangkaan, maka kena kira hak yang hakikatnya. Okey, sebagai contoh lah. Sebagai contoh, kita buat contoh. Sekarang ni katakanlah kita nak buka puasa. Kita duk tunggu maghrib, tiba-tiba bunyi orang bang. Bunyi orang bang pun kita makan. Lepas daripada kita makan, ia ke 1, 2, 3, rupanya teh suara dak setarang. Kita ingat masuk maghrib dah, dia teh suara. Paroklah. Kita makan kenyang dah, buka puasa. Okey, sekarang ni sangkaan kita bahawasanya masuk dah waktu berbuka, betul? Sangkaan kita. Lepas tu kita makan. Tak dosa sebab kita buat mengikut sangkaan kita. Ternyata sangkaan kita betul ke tak? Salah. Tak betul. Sebab waktu tak masuk lagi. Maka kena kira hak hakikatnya. Jadi bermakna puasa kita saat itu dikirakan tidak sah, batal puasa kita. Wajib kita kena qada balik, tapi tak dosa. Okey, sama juga dengan masalah ni. Jadi peringkat awal Rasul ingat kata 30 Ramadan. Sebab dah nampak anak bulan. Tiba-tiba ada orang khabar nampak anak bulan. Yang mana orang yang khabar saat itu diterima penyaksian dia, maka barulah tahu, oh silap puasa hari itu tak betul. Maka kena tinggal puasa hari tersebut dan tak dosa. Sebab kita buat saat itu mengikut apa hak yang zahir bagi kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat, akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqatin wa wasalaha Ahmad wa ya'kuluhunna afrada. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya fitri, hari raya puasa, tidak berangkat menuju ke tempat solatnya sebelum makan beberapa biji buah kurma dalam bilangan yang ganjil. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Menurut riwayat lain yang mu'allaq maksudnya yang yang dibuang permulaan sanad. Maksudnya sanad tidak bersambung lah. Tetapi pada hakikatnya sanad bersambung, kerana tengok riwayat yang lain sanad dia bersambung. Dalam riwayat Imam Bukhari sanad tidak bersambung, dia buang pada permulaan sanad, tapi tengok sanad yang lain bersambung. Namun dimausulkan, disambungkan sanad dia oleh Ahmad. Dalam kitab Musnad dia disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan buah kurmanya afrada, dengan secara ganjil. Dia tulis satu persatu. Dia afrada ni maksudnya secara ganjil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan buah kurma itu secara ganjil. Di dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, di dalam riwayat Imam Ibn Hibban ada menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya puasa hatta ya'kula tamaratin thalathan aw khamsan aw sab'a. Rasulullah tidak keluar pada hari raya puasa ke masjid, ke tempat solat, sehingga Rasulullah makan beberapa biji tamar, 3 atau 5 atau 7. Maksudnya Rasulullah ambil bilangan ganjil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpandukan kepada hadis ini, di antara perkara yang disunatkan pada hari raya puasa, di antara perkara yang disunatkan pada hari raya puasa adalah sebelum daripada kita keluar sembahyang hari raya, kita makan dulu. Kita makan dulu sebelum daripada kita keluar
mayang hari raya. Kalau orang tu dok makan terus pergi mayang, maka dia telah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dosa, bukanlah haram, tapi perbuatan tersebut menyalahi sunnah Rasulullah. Makan dulu sebelum daripada keluar nak pergi sembahyang. Makan dulu. Dah nak makan benda, kata ulama, sebaik-baiknya adalah tamar. Sebab Rasulullah mengambil tamar. Dan sebaik-baiknya adalah bilangan tamar itu ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah Ta'ala suka kepada bilangan ganjil. Sebab dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban, Rasulullah makan 3, kadang-kadang ataupun 5, ataupun 7. Okey, bilangan-bilangan yang ganjil. Okey, makan 3 utir ke, makan 5 utir ke, makan 7 utir ke. Dan kalau tak ada buah tamar, carilah benda yang boleh jadi benda boleh menjadi pengganti kepada buah tamar. Hak yang lebih afdal adalah manisang-manisang. Hak tu hak yang paling afdal. Hak sebaik-baiknya ambil hak yang tidak kena api. Maksudnya hak yang bukan jenis kuih-kuih hak yang kita masak. Hak yang sebaik-baiknya madu ke sebagai contoh, kan? Baik. Kalau tak ada juga, makanlah mana-mana hak yang mani-mani, benda hak yang mani. Kalau tak ada juga, minum air setengah. Yang penting kita makan dulu sebelum minum dulu sebelum daripada kita keluar sembahyang hari raya. Tapi hak ni untuk hari raya puasa. Okey, boleh faham? Apakah hikmat dia? Hikmat dia benda makan dulu. Hikmat dia adalah supaya kita segera menyahut perintah Allah. Apa yang diperintah oleh Allah apabila masuk bulan Ramadan, tak boleh makan. Hari raya tak boleh puasa. Okey, nampak kan? Jadi kita segera menyahut seruan Allah, tuntutan Allah, perintah Allah hari raya. Sebelum daripada kita keluar sembahyang, kita makan dulu. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan, minum, benda yang harus. Kita nak makan, tak dosa, nak makan tak boleh pahala. Kita nak minum, tak dosa, nak minum bukan boleh pahala sebab benda harus. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Ni lepas daripada kita balik lepas daripada sembahyang isyak lagi. Kita nak pergi berhenti kedai roti canai, bahan roti canai 2 roti, boleh ke tak? Tak ada masalah. Dosa ke tak? Boleh pahala tak? Tak mau makan pun tak apa, nak makan pun tak apa. Tetapi kadang-kadang makan dan minuman, kita makan, kita minum, kita buat benda yang harus, dapat pahala. Kerana kita melakukan hal tersebut mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara makan dan minum yang dapat pahala adalah makan pada hari raya, minum pada hari raya, tujuan untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kita keluar sembahyang raya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa ani ibn Buraidah an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm al-fitr hatta yat'am wa la yat'amu yawm al-adha hatta yusalli. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahu Ibn Hibban. Maksudnya daripada Ibni Buraidah, daripada ayahnya. Ayah Ibni Buraidah adalah Buraidah itulah. Ibni Buraidah ni anak lelaki kepada Buraidah. Daripada ayahnya, daripada Buraidah. Buraidah tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hari raya Al-Fitri tidak keluar sebelum makan. Dan bila hari raya Aidil Adha tidak makan dahulu sebelum menunaikan solatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada hari raya puasa dengan raya haji. Raya puasa Rasulullah tidak keluar sembahyang melainkan Rasulullah mencapai makanan dulu. Manakala raya haji Rasulullah tidak makan melainkan setelah daripada sembahyang. Nampak kan? Raya haji Rasulullah tak makan pagi tu melainkan setelah daripada sembahyang. Sebab itulah kata ulama radhiyallahu anhum, yang pertama sekali hak yang kita bincang tadi adalah untuk puasa hari raya puasa, hak yang sunatnya, hak yang afdalnya, hak yang sunnahnya adalah kita makan dulu sebelum daripada kita keluar. Manakala hari raya haji kita keluar dulu sembahyang baru kita makan. Balik daripada sembahyang baru makan. Jadi kita keluar sembahyang dulu.
Sebab itulah dia lebih afdal sembahyang hari raya haji diawalkan. Di awal sikit. Baik. Dah nak makam dia. Lepas daripada kita balik tau. Raya haji. Makam dia pun. Cuma hak yang paling comel sekali adalah makan daging korban. Hak yang kita korban. Kerana korban adalah ibadah yang dilakukan pada hari tersebut. Daging ibadah adalah daging yang mulia. Maka sebaik-baiknya kita mulakan pada hari raya haji memasukkan ke dalam mulut kita daging hak yang kita buat ibadat. Hak tu hak yang paling comel. Tapi kalau tak ada masalah lah. Nak makan benda lain pun, minum air ke, apa ke, tak kira lah. Okay, habis. Seterusnya wa'an ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat umirna an nukhrijal awatiqah wal huyyadha fil 'iidain yashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyadul musalla muttafaqun alaih. Daripada Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha telah menceritakan bahawa kami diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Jadi hadis ini adalah hadis marfu'. Bahawa kami diperintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis remaja dan kaum wanita yang dalam keadaan haid ketika kedua-dua hari raya agar mereka dapat mengikut kebaikan dan dakwah ni doa kaum muslimin. Namun kaum wanita yang sedang dalam keadaan haid memisahkan dirinya daripada tempat solat. Muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Ummu Atiyah menceritakan bahawasanya Rasulullah memerintahkan kepada kami supaya kami mengeluarkan pada hari raya puasa, hari raya haji, kami buat keluar belaka anak-anak dara hak yang duduk dalam rumah kami, hak tubik belaka. Begitu juga perempuan-perempuan yang haid suruh tubik belaka. Gimana? Gi berkumpul di musalla, tempat sembahyang. Dia Rasul sembahyang hari raya, Rasul sembahyang padang. Rasul sallallahu alaihi wasallam sembahyang di padang, di tanah lapang. Jadi pakat kupu belaka situ. Maka daripada hadis ini kata ulama, pada hari raya sunat anak dara, perempuan tua, perempuan muda, hak yang haid ke, hak dok haid ke, hak nifah ke, hak dok nifah ke, tubik belaka, berkumpul pada tempat sembahyang, tubik belaka. Hak tu hak yang paling comel. Cuma kena jagalah syarat-syarat dia. Kena jagalah daripada pakaian-pakaian hak yang menjolokkan mata. Siapa ke orang hak yang nak takbir raya pun kejut, tukar habis takbir raya bahang azan. Sebab tengok seksi jangan. Tu kena jagalah hak tu. Tu tak boleh lah. Tu haram lah hak tu. Maksudnya adalah syarat-syarat daripada sudut pakaian orang puang saat ni tu. Cuma kita nak khabar di antara perkara hak yang disyariatkan adalah, disunatkan adalah perempuan kena keluar berkumpul pada tempat sembahyang, musalla, tempat sembahyang, kumpul situ belaka. Tak kira lah orang puang lagu mana pun keadaan dia, kumpul situ belaka. Sama ada orang puang tu ada haid, ada tak ada haid, kumpul belaka situ. Hak tu hak sunnah. Hak sunnah kalau kita buat dapat pahala. Ni hak yang Rasul buat. Cuma perempuan-perempuan hak yang datang haid, dia kena asingkan diri daripada tempat sembahyang. Dia tak boleh duduk tempat sembahyang, duduk kena suku. Perempuan hak yang datang haid. Baik, sebab benda diperintah mereka supaya berkumpul di situ, kerana supaya mereka itu dapat menyaksikan kebaikan. Orang pakak bertakbir, orang pakak sembahyang, dia dapat melihat kebaikan. Yang pertama, yang keduanya, supaya dia hadir ketika orang-orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kebaikan-kebaikan tersebut dapat juga kepada dia. Cuma perempuan yang haid dalam hadis ini menyebut wa ya'tazilul huyyadu al-musalla. Perempuan-perempuan yang haid dia kena asingkan diri daripada tempat sembahyang. Sebab itulah sepakat 4 mazhab mengatakan perempuan-perempuan yang haid tidak boleh berada di dalam masjid, tidak boleh dia berhenti dalam masjid. Dia tidak boleh berhenti. Kalau lalu sahaja tidak menjadi masalah, kalau dia tidak bimbang mengotori masjid. Tapi kalau dia bimbang mengotori masjid, titik darah, maka lalu pun tidak boleh. Dan pandangan yang kata tidak boleh orang puang masuk dalam masjid, duduk dalam masjid sedangkan dia datang haid, nifas, adalah pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab.
mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat mengatakan tidak dibolehkan. Namun ada pandangan segelintir yang mengatakan harus, tapi pandangan itu bukan pandangan yang kuat di dalam 4 mazhab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-'iidaini qabla al-khutbah muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu telah mengatakan bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar melakukan salat 2 hari raya mereka sebelum khutbahnya. Muttafaqun alaih. Sebagaimana sembahyang Jumaat ada khutbah, begitu juga sembahyang hari raya ada khutbah. Cuma tempat khutbah sembahyang raya berbeza dengan tempat khutbah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tempat khutbah dia adalah sebelum Jumaat. Ke khutbah dulu baru sembahyang. Bukan sembahyang baru khutbah. Dan apa sembahyang Jumaat khutbah dulu baru sembahyang? Sebab khutbah adalah syarat kepada sembahyang Jumaat. Syarat mesti didahulukan di atas sesuatu. Contoh kita kata syarat sembahyang antaranya adalah berwuduk. Mesti kita ambil wuduk dulu sebelum daripada sembahyang. Oleh kerana khutbah adalah syarat bagi sembahyang Jumaat, maka sebab itulah didahulukan khutbah di atas sembahyang. Manakala khutbah dalam sembahyang hari raya dia sunat. Kalau orang tidak berkhutbah sekalipun tetap sembahyang hari raya dia sah. Khutbah pada hari raya adalah sunat, dia bukan wajib. Baik, jadi khutbah pada sembahyang hari raya dilakukan setelah daripada sembahyang. Sembahyang dulu baru khutbah, bukan khutbah dulu baru sembahyang. Kalau nak buat macam sembahyang Jumaat dah jadi. Dia kata kita gini lah. Kita khutbah dulu lah. Raya tahun ni kita buat pelik sikit khutbah dulu. Sebab Covid banyak sangat ni, hanya khutbah dulu. Hanya ni waktu tukar juga. Tu tak boleh. Nak khutbah dulu tidak boleh. Kalau dia buat juga, yang pertama dia telah melakukan perkara bid'ah, perkara hak yang salah, yang dilarang oleh agama. Yang keduanya, khutbah tersebut tidak dikira, tak jadi sunat khutbah semula lepas daripada sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yawm al-'id rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha akhrajahu as-sab'ah. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat hari rayanya hanya 2 rakaat tanpa melakukan salat lain baik sebelumnya maupun sesudahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 orang ulama hadis, termasuklah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, baik Ahmad bin Hanbal. Jadi hadis ini diriwayat oleh ramai ulama hadis. Dalam hadis ini Abdullah bin Abbas menceritakan bahawasanya Rasul sembahyang hari raya 2 rakaat, dan yang mana Rasul tidak sembahyang sebelumnya dan tidak sembahyang selepasnya. Maksudnya sembahyang sunat hari raya dia tidak ada sembahyang sunat rawatib qabliyah dan tidak ada sembahyang sunat rawatib ba'diyah. Tidak ada sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang sunat hari raya dan tidak ada sembahyang sunat selepas daripada sembahyang sunat hari raya. Tidak ada rawatib qabliyah dan tidak ada rawatib ba'diyah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata ulama berpandukan kepada hadis ini bagi imam. Kita ambil cerita mazhab Imam Syafi'i sahajalah. Kita cerita mazhab Imam Syafi'i. Untuk imam, apabila dia keluar untuk sembahyang raya, makruh. Siapa di masjid dia sembahyang 2 rakaat sebelum daripada sembahyang raya. Siapa masjid tu imam terus sembahyang hari raya tanpa sembahyang 2 rakaat sebelum daripada sembahyang hari raya. Bagi tu imam. Walaupun dia masuk dalam masjid, sembahyang sunat 2 hari raya dia saat itu, di dalamnya ada tahiyatul masjid walaupun dia masuk masjid. Dan sebab itulah lebih afdal imam mari lewat. Imam mari siapa masa nak sembahyang. Okey, siapa masa nak sembahyang baru siapa imam. Hak tu hak yang lebih afdal, hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja tanpa perlu sembahyang apa-apa sembahyang sunat, terus sembahyang sunat 2 hari raya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala makmum, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, boleh dia sembahyang sunat dia hak yang nak sembahyang sebelum sembahyang raya, selepas daripada sembahyang raya tidak menjadi masalah. Tapi yang penting bukanlah
sembahyang sunat awak yang disembahyang sebelum dan selepas saat itu adalah sunat rawatib qabliyah bagi hari raya dan qabliyah bagi ba'diyah bagi hari raya. Sebab qabliyah ba'diyah hari raya tak ada. Tak ada. Jadi dia buat sembahyang sunat. Contoh sunat benda, sunat duha ke ataupun sunat tahiyatul masjid ke, tidak menjadi masalah bagi makmum. Bagi makmum tidak menjadi masalah sama ada buat masjid ke atau buat di rumah, kerana waktu tersebut sebelum daripada sembahyang raya, selepas daripada sembahyang raya bukanlah waktu yang dilarang untuk sembahyang sunat. Sebab itulah tidak menjadi masalah dia nak sembahyang sekalipun, tapi jangan dia niat sembahyang tersebut adalah sembahyang rawatib bagi sunat hari raya. Okey, itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya dalam masalah ni ada sedikit perbezaan pandangan di kalangan ulama fiqh. Punca kerana ulama fiqh berbeza dalam memahami hadis ini. Berbeza pandangan dalam memahami hadis ini. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.